Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat lagi melihat ataupun mengulang kaji soalan-soalan berkaitan dengan pengiraan miras ataupun kes miras yang ada dalam peperiksaan sijil tinggi pelajaran Malaysia. Pada pertemuan kali ini kita akan melihat soalan yang pernah wujud pada tahun 2016. 2016 mudah-mudahan menjadi panduan kepada calon-calon untuk menjawab ataupun melihat ataupun mengulang kaji bagaimana soalan yang melibatkan miras dalam kertas ataupun subjek syariah, kertas 1, okey, di bahagian B. Okey, pada tahun 2016 tersebut kita lihat pada soalan yang keempat. Pada soalan yang keempat ada 3 soalan A, B, C. Soalan A adalah melibatkan teori dan B berkaitan dengan permasalahan yang tidak melibatkan pengiraan, dan yang kita highlightkan pada hari ini adalah berkaitan dengan permasalahan yang melibatkan pengiraan. Biasalah dalam kes pusaka ni biasanya menuntut para calon ataupun pelajar untuk mengetahui bagaimana sesuatu harta pusaka itu dapat diagihkan mengikut formula-formula yang telah ditetapkan oleh syarak. Okay. So pada soalan 4C itu ada 2 pecahan soalan. Kedua-duanya bernilai 4 markah. Kedua-duanya bernilai 4 markah. Kita teruskan kepada soalan 4C1. 4C1 soalannya berbunyi, seorang perempuan meninggal dunia dan meninggalkan ibu, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa, seorang saudara perempuan sebapa dan 3 orang saudara lelaki sebapa. Okey. So kat sini ada 4 kelompok, cumanya bilangan dia ramailah. Okey. Kita rajahkan, kalau boleh kita rajahkan, maksudnya si mati perempuan ini masih ada ibu, cumanya ada adik-beradik. 2 adik-beradik seibu sebapa merupakan adik-beradik kandung, 2 orang perempuan sahaja. Manakala kat sini ada seorang adik-beradik sebapa dan 3 orang adik-beradik lelaki sebapa. Okey. Ini maksudnya adalah adik-beradik. Dia masih bersambung dengan proksimati tadi tetapi melalui bapa yang sama. Dia macam adik-beradik tiri tetapi mak lain. That's why saya letakkan garis putus ni, dia bukan bersambung dengan ibu ini tetapi dengan bapa yang sama dengan si mati. So ini adalah contoh ataupun gambar rajah kepada keluarga si mati ini. Mudah-mudahan calon kepada STPM tu nampak gambaran kepada waris yang ada bagi si mati tersebut. Okey. Seperti biasa untuk kes ini kita selesaikan dengan melihat ataupun menulis semua waris yang ada. Mulakan dengan ibu, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa kandung, seorang saudara perempuan sebapa dan 3 orang saudara lelaki sebapa. Okey. Kita mulakan dulu untuk menjawab ataupun mengisi waris-waris yang mendapat secara pecahan ataupun fraction ataupun bergelar ashabul furud dalam kes ini. Pertama, ibu si mati. Ibu si mati, kalau ikut formula, sekiranya si mati meninggalkan lebih daripada seorang adik-beradik, kat sini ramailah, ada 2, 3, 6 orang. Okay. So ibu hanya layak mendapat 1/6. Ada dalil dia kan, fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi as-sudus. Itu untuk bahagian ibu. Untuk 2 orang saudara perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan kandung, formulanya ialah 2/3. Sebab lebih daripada seorang, maka pada ayat 176 surah An-Nisa, maka 2/3 diperuntukkan untuk adik-beradik perempuan kandung. Okey. Seterusnya, dalam kes ini, adik-beradik perempuan sebapa tidak akan terhalang dengan adik-beradik perempuan kandung yang ramai sebab dia disupport oleh adik-beradik lelaki.
Okey. Yang sama level dengan dia. Okey. Itu sebab apa? Adik-beradik tiri ini, yang satu ayah ini, 3 orang ini akan menyebabkan adik-beradik perempuan akan dapat lebihan bersama. Atas kapasiti apa ataupun terma yang digunakan ialah asobah bil ghair. Lelaki akan dapat 2, perempuan akan maintain satu bahagian. Okey. Cuba kita tengok. Okey, ada 6 denominator dan juga 3 dalam kes ini. Okey. 6 dengan 3 adalah nombor yang mana nombor besar boleh dibahagikan dengan nombor kecil. Jika itu yang terjadi, maka kita ambil 6 itu ataupun nombor yang besar itu sebagai asal masalah ataupun base number. Least common denominator. Gandaan sepunya terkecil. Untuk kes inilah. Dan kita dahulukan dulu saham untuk waris-waris yang dapat secara pecahan. Mulakan dengan bahagian ibu, 6 bahagi 6, 1, 1 darab 1, 1. Ini untuk bahagian ibu. Untuk 2 orang saudara perempuan kandung, seibu sebapa, 6 bahagi 3, 2, 2 darab 2 bersamaan dengan 4. Kalau kita perhatikan, bahagian saham untuk mereka yang dapat secara pecahan baru berjumlah berapa di sini? 5. Baru berjumlah 5. Sedangkan total adalah 6. So, maksudnya ada lebihan iaitu bernilai 1. 6 tolak 5 bersamaan dengan 1. Ini adalah penyelesaian awal untuk menentukan bahagian saham bagi setiap waris. Walau bagaimanapun, kita melihat ada sedikit permasalahan sebab untuk adik-beradik kandung tak jadi masalah lah. Sebab 4 bahagian ini boleh dibahagikan kepada 2 orang. Maksudnya setiap seorang akan mendapat 2/6, 2/6. Yang menjadi masalahnya ialah satu bahagian hendak dibahagikan lebihan tadi kepada adik-beradik tiri tadi. Sebab apa tadi? Itu satu isu. Isu yang kedua ialah bahagian lelaki pula akan berganda 2. Fa in kana lahu ikhwatun falidzakari mithlu hazzin فإن كانوا إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. Itu ayat dia, konsepnya. So, bahagian lelaki akan mewakili 2 bahagian. Disebabkan ada 3 orang di sini, maka ada 6 portion di bahagian lelaki. Perempuan maintain 1 sebab ada seorang. Maksudnya, di bahagian sini sahaja ada 7 bahagian yang perlu kita ketahui. So, untuk menyelesaikan masalah ini, dengan mudahnya, setiap nombor di saham dan juga asal masalah ini kita darabkan dengan 7. So, kita mulakan dengan nombor yang di bawah, iaitu 6 darab 7 bersamaan dengan 42. 6 darab 7 bersamaan dengan 42. Jika nombor bawah darab dengan 7, yang atas pun kita akan darab dengan 7. Dia akan sama. 1 darab 7, 7. 4 darab 7, 28 dan 1 darab 7, 7. Kalau tak yakin, kita jumlahkanlah 7 campur 28 campur 7. Sama tak 24? Sama. Okey. Nombor-nombor ini sebenarnya sudah boleh dibahagikan dengan setiap kepala waris yang ada di sini. Kalau untuk adik-beradik perempuan kandung, 28 bahagi 2, maka seorang akan dapat 14/42 seorang. Itu bahagian adik-beradik perempuan kandung. Dan 7 ini bagi adik-beradik sebapa diwakili oleh datang dari mana untuk 1 bahagian adik-beradik perempuan dan 6 bahagian untuk adik-beradik lelaki. 6 ini boleh dibahagikan kepada 3 bahagian. Akan kita tengok tadi ada 3 orang, maka setiap seorang akan mewakili ataupun mendapat 2 bahagian. So, ataupun 2/42 lah. Ini sebab apa? Sebab memudahkan kalau ada melibatkan nilai duit, maka bahagian akhir itulah yang kita akan darabkan kepada harta sebenar si mati. So, ini adalah soalan nombor 4 C1. Kita berpindah kepada soalan C2. C2 pada tahun tersebut. Okay. Seorang lelaki meninggal dunia dan meninggalkan bapa, ibu kepada ibu, iaitu nenek sebelah ibu dan 3 orang anak lelaki. Okey. Cuba kita perhatikan ataupun cuba kita rajahkan. Si mati lelaki, ada bapa, ada nenek. Nenek ni adalah datang daripada ataupun mak kepada mak. Sebelah ibu tu maksudnya. Maksudnya bila dia tak sebut mak tu, maksudnya mak tu dah tak ada lah.
Okay, kita pangkah kat sini. Dan juga 3 orang anak lelaki. Ini dia. Ini adalah gambar family tree bagi si mati lelaki tersebut. Okay. So, ini memudahkan calon lah. Maksudnya kita kena draft lakar kan. Kau terlupa macam mana dia punya penghubung itu, kita syorkan mereka untuk lakarkan family tree bagi si mati, waris yang ada. Waris yang ada. So, seperti biasa, kita selesaikan kes ini. Pertama, senaraikan waris yang ada iaitu bapa, okay, nenek sebelah ibu dan 3 orang anak lelaki. Dalam kes ini, kita bagi waris yang dapat secara fardu terlebih dahulu ataupun ashabul furud. Bapa dalam situasi ini akan dapat secara fardu, fraction iaitu 1/6 kerana si mati ada zuriat lelaki. Bila ada zuriat lelaki, bapa tak mungkin akan dapat asobah. Okay. Kemudian nenek sebelah ibu juga akan mendapat 1/6. Okay. Ini adalah portion bahagian ibu. Bapa tak boleh nak blok. Ini adalah pangkat mak mertua dia ni. Dia tak boleh blok mak mertua dia. Tak boleh. Ini adalah nenek sebelah ibu. Dan 3 orang anak lelaki akan layak mendapat as-sobah bin nafs. Lebihan. Okay. Ni nampak simple sebab apa? Nombor pecahan yang ada adalah nombor yang sama. Dalam faraid istilahnya ialah mumatsalah. Bila nombor tu sama, tarik saja 6 itu dijadikan sebagai base number ataupun asal masalah. Lagi mudahlah. So, 6 bahagi 6 darab 1, 1 itu adalah saham untuk bapa. 6 bahagi 6 darab 1, 1 itu adalah saham untuk nenek. Jumlah ini baru berjumlah 2. Sedangkan total adalah 6. Maka dia lebih atau tak? Lebihannya ialah 6 tolak 2 bersamaan dengan 4. Okay. Itu adalah penyelesaian awal untuk menentukan saham bagi setiap waris. Okay. So, disebabkan kita lihat ada 3 orang anak lelaki di sini, sedangkan sahamnya 4. So, nombor ini tidak sama. Tabayun istilahnya. So, untuk memudahkan jalan kerja, ialah kita ambil nombor 3 ini dan darabkan pada bahagian asal masalah dan juga saham. Kita mulakan dengan bawah, 6 darab 3 bersamaan dengan 18. Bila bawah darab 3, atas juga akan darab 3. 1 darab 3, 3. Untuk bapa, untuk nenek pun 1 darab 3, 3. Dan untuk 3 orang anak lelaki, 4 darab 3 bersamaan dengan 12. Bila kita tahu dapat 12 ni, senanglah sebab 12 bagi 3 bersamaan dengan 4. So, 4 adalah bahagian setiap seorang untuk anak lelaki tersebut. Ini dah soalan yang ada pada tahun 2016 yang menuntut calon untuk menjawab satu persatu. Setiap itu bernilai 4 markah. 4 markah. So, mudah-mudahan sekali lagi menjadi panduan kepada bakal calon-calon peperiksaan STPM yang bakal mendatang. Untuk itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.